Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Islam atau makna Islam. Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak boleh disamakan dengan pengertian perkataan agama menurut fahaman manusia pada umumnya, berupa ajaran yang menyatakan tentang hubungan antara manusia dengan kuasa ghaib. Ketidaksamaan pengertian ini kerana Islam sebagai ad-din yang merangkumi keseluruhan lapangan kehidupan manusia itu adalah terkandung di dalamnya akidah, yakni perkara yang berhubung dengan percaya, pegangan hati, amalan, dan hukum-hukum berhubungan dengan rohani dan jismani, dengan roh dan jasad. Fardiyah, yakni orang perseorangan, dan jama'iyah, bukan jam'iyah, jama'iyah. Dan jama'iyah artinya kumpulan. Agama dan politik, dan segala urusan hidup di dunia dan akhirat adalah lebih luas dari pengertian agama sahaja. Perkataan agama mengikut apa yang difaham oleh kebanyakan manusia di seluruh dunia ialah ajaran yang menyatakan berkenaan hubungan antara manusia dengan perkara ghaib. Sedangkan Islam mempunyai makna yang lebih luas daripada itu. Islam ialah ajaran yang merangkumi semua perkara yang ada dalam hidup manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia itu ada roh, manusia itu ada jasad. Manusia berhajat kepada makan minum. Manusia tidak boleh hidup seorang, mesti berkumpul. Manusia mesti mempunyai negara, mempunyai pemerintah, kerajaan. Mesti mempunyai hubungan antara negara dengan negara, dengan benda-benda yang dijadikan oleh Allah. Dan manusia akan dikembalikan kepada Allah dan dibicarakan pada hari akhirat. Ditentukan sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Itulah dia ajaran Islam. Ajaran Islam merangkumi semua perkara itu. Oleh itu maka Islam tidak sama dengan perkataan agama, mengikut apa yang dipaham oleh banyak orang pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Surah An-Nahl ayat 89. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu, yakni hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran untuk menerangkan segala-galanya dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang muslimin, yakni orang-orang Islam. Ayat ini menyatakan bahawa Al-Quran itu menerangkan segala-galanya. Semua perkara diterangkan oleh Al-Quran. Dan petunjuk Al-Quran itu adalah rahmat. Al-Quran itu mengandungi petunjuk. Petunjuk ke jalan yang betul. Dan petunjuk Al-Quran itu adalah rahmat, yakni kebaikan kepada semua manusia, semua makhluk. Dan di dalam Al-Quran berita gembira kepada orang-orang Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Suratul Maidah ayat 3. Maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah kucukupkan untuk kamu nikmatku, dan telah aku redha bagi kamu Islam sebagai din kamu. Ayat ini menyatakan bahawa agama Islam itu sempurna. Sempurna, yakni menerangkan segala perkara yang ada dalam kehidupan manusia dan mati manusia dan dibangkitkan manusia. Yang kedua menyatakan bahawa Islam itu adalah nikmat. Dan yang ketiga menyatakan bahawa hanya Islam sahaja yang diredha oleh Allah.
di mana ayat ini didahulukan oleh firman Allah Ta'ala, Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum, fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam madina. Maknanya pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada agama kamu. Orang kafir tidak berani nak lawan Islam. Takut nak lawan Islam. Dari segi hujah, perkara yang betul yang ada dalam Quran, mereka tidak boleh lawan. Oleh itu, maka jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Oleh itu, maka orang Islam jangan takut kepada orang kafir. Takutlah kepada Allah, jangan takut. Jangan berasa gerun, kerana Islam adalah agama yang betul. Yang lain daripada Islam adalah sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi berbagai-bagai ta'rif, berbagai-bagai pengertian, berbagai-bagai makna tentang Islam menurut keadaan orang yang bertanya. Yaitu dengan hanya menyebut beberapa juzuk yang menjadi rukun tanpa menyebut secara keseluruhannya. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada orang berkenaan dengan Islam mengikut qada orang itu. Mengikut qada akal fikiran orang itu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nanzila an-nas manazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Kami para nabi-nabi diperintah supaya meletakkan orang kena pada tempatnya dan bercakap kepada mereka mengikut akal fikiran mereka. Yang ucapan itu dicakapkan mengikut qada ilmu orang yang ada di hadapan. Kalau yang bertanya tu orang Badui, orang betul huruf, Rasulullah jawab mengikut padan dengan dia. Kalau yang bertanya tu ahli kitab, Rasulullah jawab mengikut padan dengan dia. Ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam tentang apa dia Islam, pernah malaikat Jibril datang merupakan dirinya seperti seorang lelaki yang berpakaian putih, seorang lelaki yang bersih, yang segak, yang cantik rupa parasnya, yang tidak dikenali oleh sesiapa pun, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tujuannya ialah kerana nak mengajar sahabat dengan mengemukakan soalan. Di antara soalannya ialah mal Islam, apa dia Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, rawahu Muslim. Maksudnya, Islam itu ialah bahawa kamu menyaksikan, yakni kamu naik saksi, tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan mengerjakan haji jika berkuasa. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yakni hadis ini adalah hadis yang sahih. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Muslim adalah hadis yang sahih. Kerana kedua-dua orang imam ini tidak memasukkan di dalam kitab keduanya malaikat hadis-hadis yang sahih. Adapun kitab-kitab hadis yang lain bercampur, ada di antaranya yang dhaif, yang lemah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati bukan zakata wa hajjil baiti wa saumi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim." Maksudnya, dibinakan Islam itu di atas 5 perkara. Bersyahadah, yakni menaik saksi, mengaku, percaya dengan hati bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,
haji ke Baitillahil Haram dan puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim adalah yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Mula-mula Al-Quranul Karim, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kemudian yang diriwayatkan oleh Bukhari sahaja, kemudian yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja, kemudian yang diriwayatkan oleh ulama yang lain mengikut syarat-syarat Bukhari dan Muslim, kemudian yang diriwayatkan oleh ulama yang lain mengikut syarat Al-Bukhari, kemudian yang diriwayatkan oleh ulama yang lain mengikut syarat Muslim, kemudian yang diriwayatkan oleh ulama yang lain mengikut syarat dia sendiri. Ketika menjawab pertanyaan dari seorang yang bertanya apa dia Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yawmi wal laylah. Faqala hal alayya ghayruhun? قال لا إلا أن تطوع وذكر له الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال عليه السلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق أخرجه الستة إلا الترمذي. Yang diriwayatkan oleh 5 orang ulama-ulama hadis yang terkenal. Kecuali Tirmizi saja yang tidak meriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 sembahyang dalam sehari semalam. Bila orang tu tanya apa dia Islam, oleh kerana yang tanya tu mungkin orang Badui. Kalau huruf panjang-panjang, dia tak uti. Rasulullah jawab pendek. Dia tanya apa dia Islam. Rasulullah jawab 5 sembahyang dalam sehari semalam. Lalu dia bertanya, adakah wajib pada saya selain daripadanya? Ada lagi ke hak lain selain daripada sembahyang 5 waktu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, malaikat yang sunat. Itu saja yang wajib, yang lain adalah sunat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zakat. Dia bertanya lagi, adakah wajib kepada saya lain daripadanya, lain daripada zakat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, malaikat jika melakukan yang sunat. Kecuali kalau kamu nak mengerjakan yang sunat, yang wajib hanya zakat. Lalu dia berpaling dan berkata, lepas tu dia pun tinggal majlis, dan dia berkata kepada orang ramai, aku tidak menambah dan mengurangkan daripadanya. Kata orang yang bertanya lagi, aku tak mau tambah, aku nak tak mau kurang, aku nak buat serupa dengan yang dia perintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia, yakni orang yang bertanya itu mencapai kemenangan kalau dia benar, atau dia masuk syurga jika dia benar-benar begitu. Hadis tersebut hanyalah menyatakan tentang rukun-rukun Islam dan bukannya menyatakan keseluruhan ajaran Islam. Semua hadis-hadis yang tersebut di atas hanya menyebut rukun-rukun saja dengan tidak menyebut semua ajaran Islam. Padahal ajaran Islam banyak lagi. Kerana Islam yang terkandung di dalam Al-Quran serta dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih luas daripada apa yang disebut di dalam rukun-rukun Islam. Sesungguhnya di sana masih ada lagi disebut tentang akhlak, ekonomi, yang berhubung dengan harta benda, kemasyarakatan, yang berhubung dengan orang ramai, rumah tangga, negara, perdamaian, peperangan, balasan baik dan jahat. Macam-macam lagi ada dalam ajaran Islam. Kalau sekiranya kita buka kitab-kitab fiqh pula, maka kita dapat melihat di dalamnya tentang hukum-hukum ibadat, muamalat yang berhubung dengan urusan kira bicara kita, kehakiman yang berhubung dengan undang-undang mahkamah, perundangan, jihad yang berhubung dengan perjuangan dan sebagainya. Begitu juga halnya dengan kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang bukan sahaja sekadar menyebut rukun-rukun Islam, tetapi adalah menyebut lebih daripada itu. Menunjukkan banyak lagi perkara-perkara yang ada di dalam ajaran Islam.
Di sini saya kemukakan beberapa ta'rif Islam sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh ulama-ulama berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah yang pertama, Islam berarti tunduk dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentaatinya yang lahir dari kesedaran dengan tidak dipaksa. Itu makna Islam. Yang lahir dari kesedaran, tunduk kepada ajaran Allah, menyerah diri kepada Allah, taat kepada perintahnya dengan kesedaran, dengan pilihan hati sendiri. Tidak dipaksa kerana ketundukan yang seperti itu, yakni ketundukan yang dipaksa itu, tanpa perhitungan pahala dan dosa. Ketundukan yang dipaksa bukan kerana pilihan dia, tidak ada perhitungan pahala dan dosa. Macam orang ketar sakit, orang gila dia bercakap, dia tak boleh nak kawal diri. Ini tidak ada perhitungan pahala dan dosa, kerana dia tidak sedar. Orang mengegar masa tidur, itu tidak ada perhitungan pahala dan dosa. Kecuali orang yang mabuk, minum arak, dia buat dengan taksir dia, maka dia berdosa. Itu beza. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Surah Al-Imran ayat 83. Maksudnya, apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah, padahal kepadanya menyerah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit di bumi menyerah diri kepada Allah belaka, baik dengan suka maupun terpaksa, dan kepada Allah mereka dikembalikan. Semuanya balik kepada Allah Ta'ala belaka. Akan mati, akan dibinasakan, kemudian dihidupkan semula. Adapun ketundukan dengan penuh kesedaran adalah hakikat Islam. Dan dalam keadaan tunduk yang seperti itu, yakni dalam keadaan tunduk dengan sedar itu, timbul pahala dan dosa. Sesungguhnya tanda bukti penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah reda menerima agamanya. Itu tanda orang Islam sungguh. Dia reda menerima agama Allah yang diiringi pula dengan penuh kesedaran. Dengan sedar dia reda kepada agama Allah. Semua ajaran Islam ini adalah lantaran Islam, yakni kerana Islam. Menurut pengertian ini adalah merupakan agama yang diridai Allah, agama yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya alaihi mussalatu wassalam untuk disampaikan kepada manusia. Inilah dia Islam yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang dahulu daripadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maksudnya, dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam, dia cari lain pada Islam. Sama ada semayang, dia cari pasal yang lain pada hak Nabi ajar. Puasa, dia cari pasal yang lain pada hak Nabi ajar. Nikah kahwin, dia cari pasal yang lain pada hak Nabi ajar. Jual beli, dia cari lain pada hak Nabi ajar. Merentah negara, politik, ekonomi, undang-undang, perlembagaan, dia cari lain daripada yang Nabi ajar. Maka tidak akan diterima daripadanya. Tuhan tak terima. Dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Di akhirat kelak, orang ini akan rugi serugi-ruginya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur." Surah Luqman ayat 22. Maksudnya, dan barang siapa yang menyerah dirinya, yakni Islam kepada Allah, sedangkan dia sebagai orang yang berbuat demikian, dia buat begitu sungguh, menyerah diri kepada Allah, kepada ajaran Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh. Sepertilah orang yang pegang dengan punca tali yang disimpul dengan kuat, kukuh. Dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Semua urusan kita sudahnya akan dikembalikan kepada Allah. I'tiqad kita, iman kita, semayang kita, puasa kita, segala kehidupan kita akan dibicarakan di hadapan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumud din
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Suratul Baqarah ayat 132 sehingga 133. Maksudnya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu, yakni ucapan menjadi orang Islam, menyerah diri kepada Allah, kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim pesan kepada anak-anak dia, kalau aku mati, mu jangan pegang orang lain, pegang Islam saja. Jangan ikut orang lain, ikut Islam. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jangan mati malaikat dalam memeluk agama Islam. Yang jadi masalah, ada zuriat Ibrahim yang Islam, ada yang kafir. Daripada Nabi Ibrahim lahir dua bangsa. Daripada Nabi Ismail, anak Ibrahim, lahirnya bangsa Arab. Daripada Nabi Ishaq, anak Ibrahim juga, lahirnya bangsa Yahudi. Daripada bangsa Yahudi, ada yang kafir, ramai yang kafir, menganut agama Yahudi. Dan daripada bangsa Arab, lahirnya Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam. Itu keturunan Nabi Ibrahim, bukan sebarangan. Tetapi kafir, tidak beriman. Padahal Nabi Ibrahim sudah berpesan supaya mereka berpegang dengan Islam. Yang jadi masalahnya, puak-puak Abu Jahal kata, hak ni lah hak Ibrahim pegang ni, hak semua berhala. Ini yang jadi masalah. Dengan sebab itu Allah menurunkan Al-Quran, Ibrahim menyuruh kamu Islam. Puak-puak Yahudi kata, hak agama Yahudi ni lah hak Nabi Yaqub pegang hari tu. Padahalnya tidak. Allah Ta'ala menyatakan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub adalah Islam. Adakah kamu hadir ketika Yaqub ni ialah anak kepada Nabi Ishaq. Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda mati? Ketika Nabi Yaqub dalam keadaan nazak. Dalam kedatangan. Mari tanda-tanda dia nak mati. Nafas dia sudah sebab. Ketika dia berkata kepada anak-anaknya. Pada masa itu, pada masa nak mati itu, Nabi Yaqub berpesan kepada anak-anaknya dengan bertanya, apakah kamu sembah selepas aku meninggal? Selepas aku mati, kamu nak sembah apa? Nabi Yaqub tanya anak-anak dia. Mereka menjawab, semua anak-anak itu menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, yakni Islam. Kami menjadi orang Islam. Kemudian dikhususkan Islam itu dengan ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya, dengan mengikut sepenuhnya tanpa qaid dan syarat. Kita kena terima Islam ni dengan tidak ada qaid dan tidak ada syarat. Jangan pakai qaid. Serupa dengan orang kafir zaman Nabi hari itu, kalau nampak tubik mata air Mekah baru nak ikut. Kalau nampak senang baru nak ikut. Kalau nampak susah tak boleh ikut Islam ni. Ini dok Islam jawabnya. Kalau ada orang macam ni, zaman ni, dia nak ikut Islam ni, dan dia nampak kalau ikut Islam ni boleh kaya, boleh maju, boleh apa, baru nak ikut Islam. Ini bukan Islam. Bukan Islam daripada awal lagi. Kalau dengan syarat. Islam mestilah menerima semua ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak lapor-laporlah, nak mati-matilah, tetap mengikut ajaran ini. Ini makna Islam. Maka dengan itu lahirlah ketundukan kepada Allah Rabbil Alamin secara khusyuk, yakni secara tetap hati dan anggota, dan ikhtiari, yakni secara pilih, bukan dipaksa oleh orang. Jadi berdasarkan kepada itu, maka takrif Islam itu ialah kepatuhan secara ikhtiari, yakni secara pilih, bukan dipaksa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilahirkan secara mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diperintah supaya menyampaikannya kepada manusia, diperintah supaya menyampaikannya kepada manusia, menyampaikannya kepada orang ramai. Yang kedua,
Takrif yang kedua, Islam adalah nizam, yakni peraturan ataupun sistem. Perundangan yang lengkap bagi mengatur kehidupan manusia dan menjadi dasar akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, guna disampaikan kepada manusia serta menyatakan apa yang mengenai orang yang mengikut dan menentang sama ada berdosa dan pahala. Ini makna Islam. Islam ialah nizam, yakni sistem hidup manusia. Sama ada yang berhubung dengan i'tiqad, dengan iman, dengan kepercayaan hati, yang berhubung dengan perangai, yang berhubung dengan perangai, yang berhubung dengan amalan dia. Sama ada amalan itu amalan ibadat, ataupun amalan itu amalan rumah tangga, amalan itu amalan bermasyarakat, amalan itu amalan berpolitik, bernegara, berekonomi, berundang-undang, berperlembagaan. Semuanya diterima daripada Allah dengan hati yang menyerah diri. Itu makna Islam. Dan ada perhitungan dosa pahala. Perhitungan dosa pahala di atas sesiapa yang beramal dan meninggalkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surah Al-Imran ayat 85. Maksudnya, dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam, maka dia tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti dia masuk di kalangan orang-orang yang rugi. Di akhirat kelak termasuk di kalangan orang yang rugi. Umpamanya ada orang tu dia ikut agama Buddha. Ya, pada semayang habis pakai agama Buddha, Tuhan tak terima. Kalau orang tu ikut agama Hindu, Tuhan tak terima. Kristian, Yahudi tak terima. Kalau orang tu semayang dia ikut Islam. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, kemokrah ikut Islam. Dalam bab ekonomi ikut komunis. Tuhan tak terima juga. Ataupun dalam bab lain ikut kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, apa saja faham-faham yang lain daripada Islam, maka Tuhan tidak terima. Mestilah menerima Islam dengan sepenuhnya. Yang ketiga, Islam itu ialah kumpulan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung di dalamnya peraturan-peraturan yang berbentuk akidah, akhlak, muamalat dan segala berita yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah diperintah agar disampaikan kepada manusia. Yakni semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima. Sama ada perkara akidah, iman, perkara akhlak, perkara muamalat, perniagaan, pertanian, seumpamanya. Berita syurga, berita neraka, berita Fir'aun, berita Namrud, berita Nabi-Nabi zaman dahulu alaihi wassalatu wassalam diterima. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin." Surah Al-Maidah ayat 67. Maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin." Surah Al-Maidah ayat 67. Maksudnya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Beritahulah semua yang Tuhanmu beritahu. Beritahu rakyat kepada manusia. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintah itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Kamu tidak menunaikan, kalau kamu tidak menunaikan perintah ini, kamu sembunyi tak beritahu kepada manusia, bermakna kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Jangan takut, Allah Ta'ala memelihara kamu dari gangguan manusia. Maksud, apa yang diturunkan itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah, yang terkandung di dalamnya segala hukum-hukum yang tersebut di atas. Itulah dia yang dikatakan Islam. Ada juga ulama yang mentakrifkan demikian. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang keempat, daripada ta'rif pengertian ataupun makna Islam, Islam ialah keseluruhan ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang berhubung dengan akidah, amalan dan hukum yang disertai dengan kepatuhan secara zahir dan batin dengan penuh ikhlas. Makna Islam itu ialah ad-din, yakni ajaran-ajaran yang ada di dalamnya perkara akidah, perkara iman, perkara percaya, pegangan dengan hati, amalan kita, perbuatan kita seperti ibadah, urusan rumah tangga, urusan hubungan kita dengan sesama manusia, memerintah dan seumpamanya. Dan hukum-hukum halal, haram, sunat, makruh harus disertakan patuh, yakni taat secara zahir, secara buat dengan anggota, dan batin, yakni tunduk dengan hati, dengan penuh ikhlas. Itulah yang dinamakan Islam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya, bahkan sesiapa yang menyerah dirinya kepada Allah, sedangkan dia berlaku baik, maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya, dan tidak ada takut bagi mereka, dan mereka tidak juga berduka cita. Ayat ini menyatakan bahawa Islam itu ialah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan amalan yang baik, yakni dengan anggota dan dengan hati. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Suratul Bayyinah ayat 5. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintah, malaikat supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, yakni dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat ini juga menunjukkan bahawa Islam itu ialah perkara yang berhubung dengan i'tiqad, dengan percaya, dan berhubung dengan amalan, perbuatan, dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Islam dengan makna menyerah diri secara zahir sahaja, sekalipun dengan tidak ada iman di dalam hati. Yang kelima makna Islam itu ialah seseorang yang menyerah diri secara zahir, walaupun hatinya tidak percaya. Islam yang seperti ini tidak memberi apa-apa faedah kepada penganutnya. Islam yang seperti ini tidak diterima oleh Allah, walaupun pada zahirnya dinamakan Islam. Dan inilah makna Islam, iaitulah menyerah diri secara zahir. Adapun percaya dengan hati itu dinamakan iman. Ada ulama yang menyatakan demikian. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Suratul Hujurat ayat 14. Maksudnya, orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam.
kerana iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kamu. Ada beberapa orang Arab Badui yang munafik, yang belum lagi ada iman, keyakinan di dalam hatinya. Berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku bahawa kami telah beriman. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan, menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia berkata, aku telah Islam. Kerana iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Ayat ini menunjukkan bahawa yang dikatakan Islam itu ialah percaya secara zahir. Diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. A'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan وسعد جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية من أن يكب وجهه في النار رواه مسلم. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada satu rombongan yang baru menganut Islam beberapa pemberian. Yakni ada satu rombongan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberi pemberian, memberi sedekah, memberi hadiah kepada anggota rombongan itu. Dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ada bersama-sama. Sa'ad bin Abi Waqqas ialah salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan dengan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang pertama menumpahkan darah di dalam Islam. Di mana Sa'ad hadir di dalam majlis itu. Sa'ad inilah juga yang dilantik di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengetuai bala tentera Islam menjatuhkan kerajaan Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas ada bersama-sama dalam majlis itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seorang daripada mereka dengan tidak diberikan apa-apa pemberian. Orang lain Rasulullah beri belaka, ada seorang tu Rasulullah tak beri. Saya, yakni Sa'ad, merasa kagum dengan lelaki itu. Padahal kata Sa'ad, saya tengok lelaki itulah yang moleknya, mengikut pandangan saya. Lalu saya bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapakah bersikap sedemikian terhadapnya?" Maka demi Allah, saya melihat dia beriman. Kata Sa'ad, saya tengok dia ni beriman, pasal apa Rasulullah tak beri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adakah dia Islam?" Rasulullah kata, "Adakah dia Islam?" Dengan tidak menyebut adakah dia beriman. Adakah dia Islam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, dan saya sendiri masih lagi mempunyai anggapan menurut apa yang saya tahu. Lalu saya bertanya pula, "Ya Rasulullah, mengapakah bersikap demikian terhadapnya?" "Demi Allah, saya melihat dia beriman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah dia Islam?" Rasulullah kata, "Adakah dia Islam?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, dan anggapan saya terhadap lelaki tersebut masih seperti dahulu. Lalu saya bertanya semula, bagaimanakah anggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya? "Demi Allah, saya melihat dia beriman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah dia Islam?" "Sesungguhnya aku akan berikan kepada lelaki ini dan lain-lainnya lebih aku suka, kerana aku takut dihumbankan mukanya ke dalam neraka." Maknanya kalau aku beri tak apa, tapi dia tak sedar ke diri. Bila aku beri,
Dia masih dalam keadaan sikap yang lama, hatinya tidak iman, sedangkan zahirnya sahaja Islam. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian, dia sedar dan dia insaf, dia menjadi seorang yang beriman, bukan seorang Islam sahaja. Menunjukkan bahawa Islam itu ialah menyerah diri secara zahir, sekalipun tidak ada iman di dalam hati. Inilah dalil kepada orang yang mengatakan demikian. Yang keenam, Islam merupakan jawapan yang tepat kepada 3 persoalan. Islam merupakan jawapan yang tepat kepada 3 pertanyaan yang dikemukakan kepada setiap manusia, sama ada dahulu ataupun sekarang. Iaitu, dari mana dia datang? Mengapa dia dijadikan? Ke manakah dia dikembalikan? Ini soalan yang ditanya kepada seluruh manusia. Sejak Nabi Adam alaihissalam sehingga hari kiamat, dari mana manusia itu datang? Mengapa dia dijadikan? Ke manakah dia dikembalikan? Lepas ke mana dia akhirnya? Jawapan kepada 3 pertanyaan ini ialah Islam. Jawapan kepada 3 pertanyaan ini, 3 soalan ini ialah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, yaitu dari mana dia datang, adalah terkandung di bawah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma, thumma nukhrijukum tifla, ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج." Suratul Hajj ayat 5. Maksudnya, wahai manusia, jika kamu ragu, yakni jika kamu syak, kamu tidak percaya tentang kebangkitan hari kiamat, tentang berlakunya manusia itu akan dibangkitkan semula pada hari kiamat, kamu tak percaya, kamu ragu, kamu syak, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Kalau kamu nak tahu dari mana asal kamu, kamilah yang menjadikan kamu. Menjadikan kamu dari tanah. Kemudian dari setitik mani, kemudian dari seketul darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna kejadiannya, supaya kami terangkan kepada kamu kekuasaan kami, dan kami letakkan di tempat peranakan, yakni di dalam rahim, apa yang kami kehendaki hingga satu masa tertentu. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai anak, kemudian kami pelihara hingga kamu sampai tegap teguh, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, yakni ada yang dimatikan, dan sebahagian dari kamu dikembalikan kepada usia yang paling lanjut, ada di antara kamu yang sampai terlalu tua sehingga nyanyuk, supaya ia tidak tahu apa-apa lagi sesudah tahu, sehingga tak tahu lagi nak buat apa. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Ayat ini terjemahannya tidak habis. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Dan engkau melihat bumi yang kering kontang, yang tidak ada apa-apa. Apabila turun di atasnya air, tiba-tiba tumbuh. Tumbuh daripadanya. Daripada tiap-tiap pasangan. Daripada tiap-tiap pasangan, sama ada pohon kayu, tumbuh-tumbuhan. Yang dimakan buahnya dan bijiannya. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Suratul Mu'minun ayat 12 hingga 14. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah jadikan manusia dari air yang terasing dari tanah. Kemudian kami jadikan dia setitik mani di tempat ketetapan yang terpelihara. Kemudian kami jadikan mani itu seketul darah. Lalu kami jadikan darah itu segumpal daging. Kemudian daging itu kami jadikan tulang. Lalu tulang-tulang itu kami liputi dengan daging. Kemudian kami jadikan dia satu kejadian yang lain sifatnya. Iaitulah sebagai seorang manusia. Maha suci Allah sebagai pencipta. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Surah At-Tariq ayat 5 hingga 7. Maksudnya, maka cobalah manusia itu melihat dari apa yang ia dijadikan. Manusia itu dijadikan dari apa? Dijadikan dia dari air yang terpancar, yang keluar dari sulbi lelaki, dan taraib, yakni tulang dada perempuan. Surah At-Tariq. Pertanyaan kedua, ayat-ayat yang tersebut di atas ialah jawapan kepada pertanyaan yang pertama, dari mana dia datang. Pertanyaan kedua, yaitu mengapakah dia dijadikan, adalah terkandung di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya, dan aku jadikan, dan aku tidak jadikan jin dan manusia itu malaikat supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Di mana pengabdian itu berlaku dengan ma'rifatillah, yakni kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kasih kepadanya, tunduk, patuh, dan mengikut segala ajaran yang diturunkan oleh manusia bagi menyempurnakan kehidupan mereka, mengikut kedudukan yang layak yang disediakan bagi mereka, agar mereka mencapai kebahagiaan sebenarnya di dunia dan akhirat. Pertanyaan ketiga, yaitu kemanakah dia dikembalikan? Kemanakah manusia itu dikembalikan? Adalah terkandung di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Suratul Insyiqaq ayat 6. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Iaitulah manusia akan balik kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un. Suratul Rum. Maksudnya, Allah mencipta manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya, yakni menghidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu akan dikembalikan kepada Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Suratul Zumar ayat 7. Maksudnya, kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu ia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Suratul Najm ayat 42. Maksudnya, dan bahawasanya hanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbikar ruj'a. Suratul Alaq ayat 8. Maksudnya, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ayat-ayat tersebut menyatakan kesudahan manusia, yaitu manusia itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni balik semula kepada Allah, untuk dibuat perhitungan, dibuat kiraan amalan, dan balasan terhadap amalan mereka di dunia. Seterusnya ditentukan tempat yang sewajarnya bagi diri masing-masing. Sesiapa sahaja yang bersih jiwanya dengan iman dan amal saleh, telah dijanjikan syurga. Dan kepada sesiapa yang kotor jiwanya dengan kufur dan maksiat, maka balasannya ialah neraka. Itulah dia ajaran Islam. Iaitulah jawapan
kepada 3 soalan tersebut. Yang ketujuh, Islam merupakan penghayatan yang sebenarnya bagi manusia, merupakan cahaya petunjuk dalam kehidupan, merupakan ubat yang mujarab untuk manusia, memperbaiki masyarakat, yakni memperbaiki orang ramai, kumpulan ramai manusia, dan jalan yang sebenar yang tidak mungkin sesat kepada sesiapa yang melaluinya. Islamlah jalan yang betul, yang sebenar, yang tidak sesat sekali-kali sesiapa yang berpegang dengan ajaran Islam. Kalau lari daripada Islam, mesti sesat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Ala ilallahi tasirul umur. Surah Asy-Syura ayat 52 hingga 53. Maksudnya, dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu, yakni wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab. Sebelum daripada turun Al-Quran, kamu tak tahu apa dia Quran itu. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Kamu tak tahu iman itu pun apa dia. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaan segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah bahawa kepada Allah kembali segala urusan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Suratul Isra ayat 82. Maksudnya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah makna Islam mengikut ta'rif yang ketujuh. Segala ta'rif yang tersebut di atas, semua pengertian makna Islam yang diterangkan di atas itu hanyalah beberapa contoh sebagai susulan dari berbagai-bagai lagi ta'rif yang dikemukakan oleh ulama. Banyak lagi ta'rif yang lain yang dikemukakan oleh ulama. Kesemua ta'rif dapat diterima asalkan ianya merangkumi maksud ajaran yang terkandung di dalam Islam. Dan sesungguhnya kesemua ta'rif itu tidaklah bercanggahan, bahkan beriringan di antara satu sama lain. Adanya kepelbagaian ta'rif, macam-macam ta'rif tadi adalah menunjukkan kepada kita betapa syumulnya Islam, lengkapnya Islam ini. Sehingga tidak ada perkataan yang dapat kita terjemahkan bagi memberi makna yang searti dengan hakikat Islam. Sehingga kita tidak boleh memberi penjelasan dengan satu kalimah sahaja yang memberi makna yang padat untuk memenuhi makna perkataan Islam itu yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahawa Islam ini adalah terlalu tinggi, terlalu mulia, kerana ia datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.